TV KPM. Sedapnya aiskrim ni. Cuaca pula sekarang panas kan. Kita tak sini dulu. Bunga. Kenapa bunga ni macam berkembang? Alamak. Tengok ni ayah apa ni? Hai cikgu. Ifan tengah tengok satu ni bunga ni, bunga merah ni. Dia berkembang cikgu. Kenapa ya? Kenapa boleh berkembang macam ni? Air apa yang digunakan ni sebenarnya? Air biasa je tu Ifan. Air biasa je? Air biasa je. Air paip je. Air paip Nak tahu je? tak macam mana dia mengembang? Nak tahu cikgu? Ni sebabnya adalah tindakan kapilari. Okey, air meresap masuk ke dalam kertas tu melalui liang-liang seni yang terdapat pada kertas tu. Jadi, kertas tu mengembang. Kertas tu mengembang. Jadi, kelopak bunga tu terbuka satu persatu. Okey, kalau macam tu cikgu, kita nak berkenalan dulu. Jom saksikan video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Apa khabar semua, sihat ke? Ifan harap anda semua sihat-sihat belaka. Kalau ada rasa demam atau sakit kepala, terus bagi tahu dekat ibu atau ayah. Okey, jom kita pergi klinik berdekatan sebab kita tak nak ada sebarang penyakit berjangkit ada dengan kita. Dan yang paling penting sekali, kita kena sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka, sentiasa dengan anda dan juga jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, sekarang ni bersama saya di studio bukan calang-calang orangnya. Sekarang ni kita bersama dengan Cikgu Tuan Juhaida. Apa khabar Cikgu? Selamat datang ke Mahir. Baik, Alhamdulillah. Okey. Jadi Cikgu, kita ada lihat dengan lihat satu bunga ni yang berkembang dalam air. Jadi apakah yang kita akan belajar hari ini Cikgu? Okey, kita nak belajar hari ini tentang jirim. Jirim? Ya. Okey. Mungkin Cikgu berterangkan sedikit apa itu jirim sebenarnya? Okey, jirim ni adalah satu benda okey yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. Dan dia ada di sekeliling kita. Ada di sekeliling kita. Okey, baik. Adakah udara itu satu daripada jirim, Cikgu? Kita akan tahu nanti, Fan. Baik, kalau macam itu sekarang ni kita nak simpan dulu Cikgu Okey, kita simpan dulu. Kalau macam itu kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil, rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Ju di studio. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan kelas, kita kena sentiasa patuhi SOP, betul? Betul. Jadi saya minta Cikgu untuk gunakan je pemandu kuman terlebih dahulu, dipersilakan. Okey, terima kasih, Fan. Sama-sama, dan Irfan pun nak juga. Dan yang paling penting sekali dalam studio ni, kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, tadi cikgu cakap kita akan belajar mengenai jirim, betul? Ya, betul. Okay, kalau macam tu, jom kita mulakan. Okey, jirim ni memang adalah dia ada di sekeliling kita, okey? Dan semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang adalah jirim. Adalah jirim. Termasuklah benda hidup dan benda bukan hidup. Okey? Kalau kita tengok cikgu ada bawa ni, okey, globe ni, bumi kita ni pun sebenarnya dipenuhi oleh jirim. Okey, sebab kita ada daratan, kita ada lautan dan kita ada udara. Okey, semua tu adalah bentuk-bentuk jirim lah. Okey. Dan jirim ni dia ada sifat fizik dan sifat kimia dia. Kita boleh tengok di sini. Sifat fizik dan juga sifat kimia. Sifat fizik dan juga sifat kimia jirim ni berbeza. Okey, mengikut bahan dia. Baik. Contoh-contoh jirim kalau benda hidup ialah contoh kita manusia. Haiwan, tumbuhan tu pun jirim. Sebab kita ada jisim kita ada jisim memenuhi ruang. dan kita memenuhi ruang. Faham. Okey. Kalau benda bukan hidup pula, contohnya macam udara, tanah, air,
tu adalah jirim. Kalau batu macam mana cikgu? Batu pun sama. Batu juga memenuhi ruang dan juga mempunyai jisim. Okey. Dan ada jirim yang kita boleh lihat, sentuh, rasa. Okey, contohnya macam meja ni. Meja ni pepejal. Kita boleh sentuh dia dan kita boleh nampak dia. Tapi kalau udara, kita boleh nampak tak? Tak boleh cikgu. Tapi kita boleh rasa kehadiran dia kan? Betul. Okey, so sekarang mari kita buat aktiviti balon ni. Okey. Eksperimen ni kita nak uji betul tak udara tu adalah jirim. Adalah jirim. Sebab kalau jirim maksudnya dia memenuhi ruang. Betul. Dan juga mempunyai jisim. Jadi kat sini kita ada 2 balon. Ada 2 balon, okey. Saiz dia pun sama kan? Sama okey, cikgu. sama. Okey, sekarang cikgu nak minta tolong Irfan tolong pecahkan satu balon merah tu. Alamak. Nak kena guna jarum pecahkan balon peniti ni. Ini terkejut macam mana cikgu? Jangan terkejut. Okey, kita nak tengok apa jadi. Baik, Irfan sekarang ni kedudukan dia seimbang kan? Seimbang, maknanya mungkin mereka mempunyai... Maksudnya udara tu memenuhi ruang lah sebab bila kita hembus, kita tiup balon tu tadi, kita masukkan udara dalam balon tu. Dia memenuhi ruang balon tu. Okey. Bismillah cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, dekat tempat selotip tu. Baik. Okey, sejuk. Okey, mungkin boleh sekali lagi kot. Okey. Okey, dia ada dengar bunyi udara keluar kan? Ada bunyi udara keluar cikgu? Dia akan keluar sedikit demi sedikit. Okey. Okey. Kita boleh dengar cikgu makin banyak angin yang cuba keluar. Lepaskan. Okey. Okey, maksudnya itu sebab kita cucuk tu di bahagian yang ada pita selofan tu. Okey, kita tak nak balon tu pecah mengejut. Patutlah juga tak terkejut tadi. Okey, so sekarang ni kita akan tengok sepatutnya dia punya kedudukan tu balon yang sebelah ni akan condonglah ke bawah lah kan? Sebab dia lebih berat. Okey, yang sana bila udara dah keluar dia jadi lebih ringan. Okey, sepatutnya macam nilah kan? Okey, dia akan turun. Okey. Faham? Okey, Ifan, mari kita alih ni. Okey, baiklah. Letak dekat sini. Okey, kita ke belakang kan pula kan? Baik. Okey. Seterusnya cikgu, kita nak buat apa pula? Okey, kalau tadi, eksperimen tadi tu kita dah berjaya buktikan bahawa udara tu adalah jirim. Adalah jirim sebab dia mempunyai jisim. Dia mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok sifat fizik jirim tadi tu, ada salah satunya adalah keterlarutan. Okey, so keterlarutan bahan tu pun berbeza mengikut bahan dia. Okey, kalau kat sini cikgu ada vitamin C. Okey, dengan air. So kita boleh tengoklah bila kita masukkan vitamin C ni dalam air apa jadi Okey. Vitamin C ni larut tak cikgu? Ya, vitamin C ni larut dalam air. Apa contoh yang biasa Irfan buat kat rumah? Kita nak larutkan apa? Larutkan. Contohnya. Apa cikgu Sebab Irfan pun kalau dekat rumah akan minum vitamin C juga. Ya, akan minum vitamin C juga. Okey. Yelah sekarang ni kan zaman musim-musim COVID-19 ni kenalah jaga kesihatan. Betul tak cikgu? Betul. Bagus. Okey, contoh lain lagi contohnya macam kita nak buat air kopi. Betul tak? Betul. Ataupun cikgu kita masukkan gula. Sama. Okey, gula tu adalah zat terlarut. Okey, jirim dalam bentuk pepejal. Okey, kita masukkan dalam air. Air tu adalah pelarut dan dia akan jadi air gula. Air gula tu adalah larutan. Okey, maksudnya jirim tu sifat fizik dia salah satunya adalah boleh larutlah. Ada bahan yang tak boleh lah. Okey. Dan yang kedua pula kita nak tengok, okey, cikgu ada 2 bika ni. Okey. Bika yang pertama ni adalah minyak. Manakala bika yang satu lagi ni adalah air. Baik. Okey, so kita nak tengok apa jadi bila kita campurkan dua-dua larutan ni. Adakah mereka akan bergabung atau bagaimana? Tengok kita masukkan air ke dalam minyak ni. Okey. Dia bercampur tak? Tak bercampurlah cikgu. Kenapa minyak ni naik ke atas dia jadi 2 lapisan kan? Okey, sebabnya air dan juga minyak ni mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, ni sifat fizik yang lainlah untuk jirim. Okey, maksudnya minyak tu kurang tumpat berbanding air. Maknanya air lagi tumpat. Ya, sebab itulah minyak tu terapung di bahagian atas. Okey, betul. Kalau ni cikgu ambil contoh untuk dua-dua bahan dalam bentuk cecair. Okey, ada juga bahan dalam bentuk pepejal. Contohnya gabus. Tahu tak gabus? Tahu cikgu. Okey, kalau kita masukkan dalam air, gabus tu akan terapung. Okey, sebab gabus tu kurang tumpat berbanding dengan air tadi. Okey, faham. Okey, boleh ya? Boleh cikgu. Okey, yang seterusnya, aktiviti kita yang seterusnya. Okey, tengok ni vitamin C kita dah nak habis dah. Dah habis, tak boleh minum lepas ni. Okey, ini
Okey, panas Kalau cikgu pegang sudu besi ni dia panas. Kenapa? cuba, Ifan cuba. Panas tak cikgu? Kenapa dia panas, Ifan? Sebab haba daripada air ni sudah terkena kepada kita punya sudu cikgu. Okey, betul. Betul, okey. Okey. Air panas ni, tenaga haba daripada air panas tu dia dipindahkan. Okey, sebab sudu besi ni adalah sejenis logam. Baik. Logam sifat dia boleh mengkondaksikan haba. Okey, dia dipindahkan secara kondaksi lah. Baik. Okey. Kalau biasanya kalau kita nak minum air kat kedai, kalau kita nak air tu cepat sejuk, kita letak sudu lah dalam tu. Oh, betul juga. Kalau kita nak air tu maintain panas, kita jangan letak sudu besi. Okey. Kalau Tapi kita letak nanti haba akan dipindahkan. Akan dipindahkan dan air tu cepat sejuk. Faham. Okey, kalau kita takut sudu tu panas sangat, biasanya ada sudu yang dia ada penebat kat bahagian atas tu. Okey. Penebat ni mungkin dibuat daripada plastik ataupun getah kan? Baik. Okey, bahan-bahan penebat lah, bahan yang tidak boleh mengkondaksikan haba. Maknanya tak bahayalah kan? Taklah tak panas bahayalah. nanti. Okey. Okey, tu antara contoh sifat fizik lah. Okey, kita tengok pula yang sifat kimia. Sifat kimia. Okey, cikgu. Okey, sifat kimia, Jirim, dia berbeza. Okey, sifat kimia ni adalah bila satu bahan bertindak balas dan dia menghasilkan produk baru. Okey, bertindak balas menghasilkan produk yang baru. Baik. Okey, contohnya Ifan pernah goreng telur tak kat rumah? Pernah cikgu. Biasalah tolong mak kat rumah Okey, kan. bagus ni Ifan ni. Okey, so kalau kita goreng telur tu, telur mentah tu. Telur mentah. Okey, kita goreng. Dia bertindak balas dengan minyak dan juga haba yang dibekalkan tu. Okey, dan dia jadi telur goreng. Boleh tak telur goreng tu kembali ke bentuk asal dia? Mustahil lah cikgu. Tak boleh kan? Okey, sebab dia dah jadi produk baru. Okey, itu dinamakan proses kimia lah. Baik. Okey, sifat kimia tu. Okey, contoh lagi sifat kimia yang lain ialah seperti pembakaran. Proses pengaratan. Faham. Ini kalau kita bakar sesuatu benda tu, dia tidak boleh berubah kepada bentuk asal dah. Tak boleh dah lah. Okey. Bila kita bakar, dia bertindak balas dengan oksigen, dia akan hasilkan gas karbon dioksida dan air. Produk barunya. Okey, dia dah tak boleh kembali ke bentuk asal dia. Itulah tindak balas kimia itu adalah yang terhasil. sifat kimia. Sifat kimia. Okey, kalau sifat fizik, contohnya macam selain daripada ketelarutan, ketumpatan, kekondaksian haba, satu lagi ialah takat lebur dengan takat didih bahan. Takat lebur dan juga takat didih bahan. Contoh, berapa takat didih air? Ifan ingat tak? 100. Betul. Okey, kalau takat didih etanol pula lebih kurang 78. Okey. So bahan berbeza, takat didih dia berbeza. Okey. Dia bergantung kepada perkara yang kita benda yang kita nak gunakan itulah. Bergantung kepada benda yang kita nak guna tu. Okey. Okey cikgu, Ifan ada soalan kepada cikgu. Boleh. Ifan tanya antara serbuk dan juga ketulan. Lagi yang mana satu lagi cepat larut dalam air sebenarnya? Okey. Kalau kita guna, macam tadi, cikgu guna vitamin C tu dia dalam bentuk ketulan. Okey, So, dia ambil masa sedikit untuk larut dalam air ni. Kalau kita guna serbuk, contohnya macam serbuk kopi, serbuk gula, ataupun vitamin C ni kita dah pecahkan dia jadi serbuk, dia akan ambil masa yang lebih cepat. Lebih cepat? Okey. Baik. Adakah haba juga akan mempengaruhi kadar ketelarutan, cikgu? Ya, betul. Haba juga, suhu juga mempengaruhi. Suhu juga mempengaruhi kadar ketelarutan. Maknanya kalau kita punya air itu lagi panas, lagi cepatlah kita punya gula ataupun vitamin C ni akan ya, betul. Larut kan? Terlarut. Yes. Okey, contohnya kalau kita nak buat air kopi, air gula, memang kita guna air panas kan? Betul. Okey, kita gunakan air panas. Okey. Okey. Ada lagi soalan lain? Soalan lain, cikgu. Okey, kalau kita gunakan, ada tak lagi sudu-sudu yang lain untuk kita gunakan supaya kita tak terpegang sudu yang panas, cikgu? Okey. Selain daripada plastik ataupun getah cikgu cakap tadi. Okey, kalau plastik, sudu plastik tu maksud Ifan sudu plastik keseluruhan kan? Betul. Okey, kalau sudu plastik keseluruhan, kita tak galakkan untuk guna dalam air panas. Kenapa tu, cikgu? Okey, sebab plastik ni adalah satu polimer buatan manusia. Baik. Okey, polimer sintetik. So, polimer sintetik ni dia salah satu dia banyak kelebihan tapi dia ada juga keburukan. Baik. Keburukan dia boleh bertindak balas secara kimia pada suhu tinggilah. Contohnya macam kita beli makanan yang dibungkus dalam polistiren. Kan? Okey, so bahan kimia dalam polistiren tu akan bertindak balas dengan makanan kita yang panas dalam tu. Oh, maknanya kalau kita gunakan yang itu boleh membahayakan kesihatan juga. Boleh membahayakan kesihatan kita lah. Sebab bahan kimia dalam tu dah terungkai. Okey, so dapat tak sedikit gambaran tentang jirim ni? Dapat, cikgu. Okey, apa contoh Ifan tengok kat sini yang nampak jirim yang Ifan boleh tunjuk?
yang Nampak ada kat sini. Okey. Ifan cakap dekat sini pembaris. Okey, betul. Pembaris Pembaris adalah okey. satu jirim juga. Betul. Lepas itu kita ada macam juga cakap tadi, udara di dalam udara kita dalam punya belon. belon tadi. Okey. Dan kita nak cakap tisu ni pun adalah satu jirim juga. Ya, betul. Tisu ni pun adalah satu jirim juga. Okey, dia dalam bentuk pepejal. Bentuk pepejal. Kalau kita tengok, air adalah satu jirim yang boleh wujud dalam tiga-tiga keadaan. Oh, iya ke cikgu? Dia boleh wujud sebagai pepejal, cecair dan juga gas. Gas, okey. Macam mana tu? Air dalam pepejal, apa nama dia? Air dalam pepejal? Air dalam bentuk pepejal. Air dalam bentuk pepejal. Apa maksudnya cikgu? Ais. Betul. Kan? Okey, ais. Ais adalah air dalam bentuk pepejal. Maknanya dia telah dibekukan dia telah menjadi pepejal. Ya, betul. Okey, ini air lah dalam bentuk cecair. Dan air juga boleh wujud dalam bentuk gas. Okey, contohnya kita masak air. Air mendidih, betul. kita nampak ada wap keluar kan? Okey, itu dinamakan wap air ataupun steam. Baik. Okay. Maknanya dekat sini air ni boleh berubah bentuk pada tiga keadaan. Jirim tu boleh berubah bentuk. Jirim boleh berubah bentuk. Maknanya kepada pepejal, cecair dan juga gas. Ya. Okey. Adakah itu akan kita saksikan di segmen 3 nanti, cikgu? Ya, kita akan sambung nanti. Baik. Kalau macam tu, cikgu, kita rehat dulu boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil, rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sekarang tengah belajar mengenai subjek sains untuk menengah rendah dengan tajuknya jirim. Tapi sebelum itu, suka untuk Irfan kepada anda semua untuk sentiasa mengemaskini aplikasi MySejahtera untuk mendapat tahu mengenai temu janji vaksin anda. Sebab sekarang ni kita telah memberikan banyak vaksin untuk anda semua, jadi jangan lupa untuk kemaskini supaya kita dapat sama-sama mencapai herd immunity. Okey, sama-sama kita selamatkan negara kita, Malaysia. Baik cikgu, tadi kita dah menyentuh mengenai keadaan jirim kan? Jadi rasanya cikgu nak terangkan dengan lebih lanjut, betul tak? Betul. Kalau macam itu, kita persilakan cikgu. Okey, kita sambung sikit lagi tentang jirim ni. Ada 3 keadaan, Irfan. Baik. Yang pertama, cikgu. Okey, 3 keadaan jirim. Yang pertama, dia boleh wujud sebagai pepejal. Okey, yang kedua sebagai cecair. Dan yang ketiga, dia boleh wujud sebagai gas. Baik. Okey, so tadi pun kita ada sebut sedikit kan? Okey, so dia ada sifat yang berbeza lah antara pepejal, cecair dan gas ni. Okey, apakah sifat-sifatnya, cikgu? Okey, so kalau pepejal, jirim yang wujud dalam bentuk pepejal ni, bentuk dia tetap. Tetap, contohnya kalau kayu. Kayu, okey. Kan dia bentuk dia tetap, solid kan? Tak boleh berubah bentuk lah. Tak boleh berubah bentuk. Okey. Kalau cecair, bentuk dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Bekas yang diisi. Contohnya kalau kita isi dalam cawan yang berbentuk panjang, tirus, dia akan ikut bentuk bekas lah. Kalau bulat-bulat lah. Kalau bulat-bulat lah. Kan? Okey, dia mengikut bekas. Okey, manakala jirim yang wujud dalam bentuk gas ni pun sama, mengikut bentuk bekas yang diisi. Contoh macam belon tadi kan? Kita tiup belon tadi kan? Kalau bentuknya bulat-bulat lah. Bulat lah. Kalau bentuknya seperti kucing lah kan? Seperti kucing lah kan? Okey, contohnya macam kat rumah kita pun ada gas. Gas memasak tu. Gas memasak. Gas memasak ni kan nama dia ialah gas butana. Gas butana. Dia mengikut bentuk silinder ni lah. Tong silinder ni kan? Ia telah memenuhi ruang bentuk silinder tu. Ya. Okey. So, pepejal dengan pepejal dengan cecair, jisim dia tetap. Okey. Tapi gas dia tiada jisim tetap. Kenapa tu, cikgu? Gas dia tiada jisim yang tetap sebab dia mengikut bekas. Mengikut bekas dia. Okey. Isi padu, sifat isi padu pun sama. Pepejal dengan cecair mempunyai isi padu yang tetap. Tapi gas mengikut isi padu bekas. Macam sama juga. Okey. Kebolehmampatan, pepejal sukarlah tidak boleh dimampatkan. Contohnya macam kayu, meja ni kan. Boleh tak kita kompres dia? Tak boleh. Tak boleh kan sebab dia solid. Okey, dia pepejal kan. Okey.
cecair boleh dimampatkan Boleh. tapi agak sukar. Sukar. Okey? Contohnya macam mana cikgu? Contohnya macam kan kita pergi suntik vaksin sekarang Suntik kan? vaksin, betul. Okey, dalam picagari tu vaksin tu dalam bentuk cecair kan? Okey, so dia boleh dimampatkan tapi dia agak sukar lah. Okey, Okey, memerlukan berbanding tenaga yang lebih perlukan jugalah. tenaga. Okey, berbanding dengan gas. Gas paling senang dimampatkan. Baik, faham. Okey, pepejal paling sukar dimampatkan, cecair tu sederhana, gas tu paling senang dimampatkan. Paling senang untuk dimampatkan. Okey, apa contoh gas yang ada dalam udara kita, Ifan? Kita ada oksigen, cikgu. Okey, betul. Kita Apa ada. fungsi oksigen tu? Oksigen tu untuk beri kita bernafas, cikgu. Ya, betul. Okey, manusia dengan haiwan perlukan gas oksigen. Oksigen, betul. Okey. Dan perubahan jirim ni dia boleh berubah bentuk. Oh, boleh berubah bentuk. Ya. Dia Okey. boleh berubah bentuk. Okey, daripada pepejal kepada cecair. Okey, prosesnya ialah peleburan. Peleburan. Daripada cecair kepada pepejal, prosesnya pembekuan. Okey, kalau peleburan tu maknanya kita kena ada apa, cikgu? Contohnya macam ais. Aha. Okey, ais melebur menjadi air. So dia bertukar menjadi cecair lah. Kita memerlukan haba, betul, cikgu? Memerlukan haba. Okey. Okey, maksudnya ni semua memerlukan haba lah. Memerlukan Okey, sama haba. ada haba diserap atau haba dibebaskan. Okey, Okey. Cecair kepada gas, proses pendidihan atau penyejatan. Kalau macam ni, cikgu, haba dibebaskan ke ataupun dikumpulkan? Itu kita akan tengok kemudian. Kemudian. Okey. Baik. Pepejal kepada gas kepada pepejal pun sama. Dia nama prosesnya ialah pemejaluapan. Baik. Okey. Macam contoh Ifan jemur baju kan? Jemur baju. Okey, baju tu basah dan lepas tu dia kering kan? Okey. Okey, macam mana dia boleh kering? Ke mana air tu pergi? Diserap oleh haba, cikgu? Okey, diserap oleh haba. Okey, prosesnya pendidihan ke penyejatan? Penyejatan. Okey, proses penyejatan. Air tu tersejat ke udara sebagai wap air. Okey, cikgu. Okey, Ifan so tanya. kita tengok. Okey. Kak Ifan nak tanya untuk penyejatan ni, cikgu. Adakah keadaan bilik itu pun akan memberi kita satu, orang kata apa, sebab kenapa kita punya baju boleh terlambat ataupun tercepat untuk disejat? Betul-betul dia mempengaruhi. Kalau kita jemur baju, pakaian di bawah matahari, sinar matahari direct, baju tu lebih cepat kering berbanding kita jemur pakaian di dalam rumah lah, bawah kipas kan. Okey, sebab dibantu oleh cahaya matahari dan juga keamatan air dalam udara tu. Dalam udara di sekeliling tu. Okey, ni bentuk-bentuk susunan zarah dalam pepejal, Ifan. Okey, kalau tengok susunan zarah dalam pepejal, dia memang rapat-rapat. Sangat rapat. Dan teratur. Okey, dia bergerak ni. Okey, dia bergerak maksudnya dia berputar di tempat sendiri sahaja. Baik. Sebab dia tak boleh bergerak bebas. Dia bergetar saja kan, cikgu? Dia bergetar sahaja. Okey, berbanding dengan cecair, dia dah ada ruang. Dah ada ruang. Dan susunan dia sudah tidak teratur. Okey, sudah tidak tak sama teratur. macam pepejal tadi lah kan? Tak sama macam pepejal lah. Maknanya boleh bergerak juga? Dia boleh bergeraklah lebih bebas daripada pepejal. Okey. Gas, susunan zarah dalam gas paling jauh antara satu sama lain. So zarah-zarah dalam gas ni bergerak lebih rawak. Okey, berbanding pepejal cecair dan berbanding pepejal dan cecair. Maknanya ruang-ruang untuk gas ni lagi banyaklah. Ya, tenaga kinetik. Bebas. Tenaga kinetik dalam gas pun paling tinggi. Paling tinggi. Okey, jom kita ke sana, Ifan. Silakan, cikgu. Okey. Baik. Sekarang kita nak buat apa pula, cikgu? Okey, katakanlah cikgu spray perfume ni. Okey. Okey. Okey, Ifan dapat bau tak? Bau, cikgu. Wangi bau baunya. Kan? Okey, sebabnya zarah-zarah bau ni dia merebat ataupun tersebar dalam udara ni dengan lebih pantas. Sebab zarah udara ni gas kan dia jauh kan antara satu sama lain. Sebab tu dia tersebar pantas. Sama lah macam sekarang musim durian kan. Musim durian, kalau betul. kita beli durian, jiran-jiran pun dah dapat bau. Betul, kalau kita lalu dekat lorong rumah dekat lorong tu, satu rumah bau. Satu rumah bau kan. Ataupun mak kita masak kat rumah, dia masak kat dapur, kita kat ruang tamu pun dapat bau. Sebabnya zarah-zarah bau tu dia tersebar dalam udara. Sebab zarah-zarah udara tu dia jauh antara satu sama lain. Dia mempunyai tenaga kinetik yang sangat tinggi. Ya, tenaga kinetik yang tinggi. Baik. Okey, sekarang tadi Ifan ada tanya cikgu, mempengaruhi tak suhu kan? Betul. Okey, dalam kadar resapan. So ni adalah air biasa. Okey, yang ni kita letak air panas Air panas. Cikgu dah sediakan dah untuk kita ni. Itulah. Kita nak tengok macam mana bila kita titiskan pewarna. Okey, macam yang mana lagi cepatlah. Nak tengok kadar resapan, cikgu. Kadar resapan tu kan. Okey, nampak air ni pun masih lagi panas. Okey. Ada keluar asap lagi tu. Okey, kenapa cikgu letak sudu besi tu? Sebab cikgu nak supaya haba tu diserap sedikit, oleh besi sudu tu lah, supaya gelas kaca kita tu tak pecah. Tak pecah. Okey. Faham. Tapi kita boleh keluarkanlah. Okey.
Maknanya panas cikgu. Kita Ni buat situ tu. panas lah. Tapi sekarang sebab baru sekejap kan. Okey. Okey, so kita masukkan katakanlah 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. Okey. Okey. Sekarang apa yang kita akan saksikan Okey. cikgu? Kita tengok pergerakan zarah tu dalam kedua-dua bahan ni. Okey, dalam air panas dengan pada suhu bilik ni, yang mana lagi cepat? Okey, kalau kamera boleh fokus kan, yang mana warna tu tersebar dengan lebih cepat? Yang sebelah air panas ke air pada suhu bilik? air pada suhu bilik cikgu. Yang warna dia lebih sekata. Betul. Air pada suhu bilik, ya ke? Ya ke Cuba cikgu? tengok betul-betul. Sekejap, mungkin kita perlu perhatikan sedikit bagi masa Okey, sikit. bagi dia masa kan. Yang mana lagi cepat Okey. Boleh nampak ke? Ifan boleh Nampak nampak? cikgu? Okey. Okey. Okey, dia secara teorinya, secara teorinya kalau kita air zarah-zarah pewarna tadi tu dia akan lebih cepat tersebar dalam suhu yang tinggilah berbanding pada suhu bilik. Maksudnya warna dia tu akan kelihatan lebih sekata dengan cepat. Sepatutnya dia akan ambil masa jugalah. Okey. Mungkin keadaan di studio kita mengaruhi cikgu. Tak apa. Sementara tu kita tunggu dulu, kita tengok video dululah. Ada video cikgu? Ada video. Kita tengok video kadar resapan dalam cecair dan juga pepejal. Kalau situ jom sama-sama kita saksikan. Okey. Hai semua, hari ini kita akan buat eksperimen untuk menguji kadar resapan zarah dalam pepejal. Jom bersama cikgu. Mungkin sebab ni dia tadi setting kan. Oh, cikgu. Okey. Silakan cikgu. Okey, kita tengok tu kita nak uji kadar resapan dalam pepejal. Okey, pepejal yang kita gunakan tu adalah agar-agar agar-agar yang tidak berwarna, dan kita masukkan yang warna biru tu adalah bahan kimia yang nama dia ialah kuprum 2 sulfat. Okey. Okey, kita nak tengoklah kadar resapan dalam pepejal ni mengambil masa yang cepat ke lama kan. Okey. Dan yang kedua tu cikgu masukkan air. Okey, kita akan masukkan juga pepejal kuprum 2 sulfat ke dalam cecair tersebut. Dan kita akan bandingkanlah yang mana cepat. Okey. Resapan tu lagi cepat berlaku dalam pepejal ataupun cecair. Okey, agak-agak yang mana satu lagi cepat cikgu Okey, kita tengok. Okey, selepas 2 hari barulah warna biru tu tersebar dalam pepejal. Okey, tapi dalam cecair dia hanya ambil masa 15 minit sahaja. Maknanya dalam cecair lagi cepat resapan dalam cecair tu lagi pantaslah, lagi cepatlah berbanding dengan pepejal. Okey, aiskrim dah cair dah Ifan? Lah tadi baru Ifah letak nak tengok bunga tadi kan dah cair tak boleh Ya makan Allah. Inilah yang dikatakan jirim tu boleh berubah bentuk. Okey, daripada pepejal dia dah jadi cecair kan? Betul cikgu. Okey, dia dah jadi cecair. Sebabnya aiskrim tu dia dah menyerap haba. Dah menyerap haba. Okey, dia dah menyerap haba dah, zarah-zarah dia dah bergetar dan dia menjauhilah. Okey, so kalau kita tengok zarah dalam pepejal dia dekat-dekat. Rapat-rapat. Bila dia bergetar tu dia menjauhi. Okey, so dia dah bertukar menjadi cecair pula. Okey. Ifat tanya cikgu, kenapa aiskrim yang Ifat pegang tadi tu boleh cair dalam suhu bilik ni? Okey, pada suhu bilik pun dia akan cair bila dibiarkan lebih kurang 20 minit. 20 Okey. minit. Kalau kita nak letak aiskrim pada suhu bilik, kita kena letak dalam bekas yang bertutup. Bekas yang bertutup. Bekas yang bertutup ada ais. Ais tu berada di atas aiskrim dan kita letakkan garam. Letakkan garam. Kenapa tak garam cikgu? Sebab garam tu dia akan melambatkan proses aiskrim tu meleburlah cair. Faham. Okey. So, kita nak tengok projek tak Ifan? Ada projek pula? Ada benda lain ke cikgu? Ada. So maksudnya aktiviti ni yang kita nak lihat video selepas ni okey, murid-murid boleh buat sama-sama di rumah. Boleh buat dekat rumah juga. Okey, aktiviti ni berkait dengan jirim. Bahaya tak cikgu nak buat tu kat rumah? Tak bahaya. Tak bahaya. Dan bahan-bahan dia pun senang diperolehi. Okey. Okey, jom kita tengok video sama-sama Jom kita saksikan. Macam mana nak buat aiskrim. Macam mana nak buat aiskrim? Hai semua. Hari ini bersama dengan cikgu kita akan buat aiskrim. Tapi kali ini kita tak menggunakan peti ais tau. Macam mana nak buat? Jom bersama cikgu. Okey, tu bahan-bahan dia. Kita guna bahan apa cikgu tu?
Okey, so cikgu guna bahan yang mudah sahaja. Cikgu gunakan susu. Okey. Yang penting ada garam kasar dan juga plastik berziplock tu plastik ziplock tu dia 2 saiz. Dan yang paling penting kena ada ais lah. Kena ada ais. Okey. So kita akan gunakan 2 plastik berlainan saiz. Okey, kita masukkan plastik yang kecil tu susu. Okey, masukkan ke dalam plastik besar, masukkan ais dan masukkan garam. Masukkan garam juga. Dan kita digalakkan guna garam kasar. Baik. Okey. Lepas tu masukkan garam. Ais tu kena meliputi semua aiskrim tu. Garam tu banyak mana cikgu nak masukkan? Garam tu tak kisah. Tak kisah. Tak kisah. Okey, kemudian kita balutkan dia dengan tuala. Okey, kemudian kita kena goncang dengan kuat lebih kurang 20 minit. Okey, sebab tu kita panggil dia aiskrim shake. Aiskrim shake ya. Okey. Tak perlu masuk dalam peti ais pun. Oh, tak perlu masukkan dalam peti ais. Wow. Okey. Dan boleh guna juga bahan-bahan lain, contoh macam jus. Okey, untuk buat aiskrim ni. Dah siap ke tu cikgu? Ya, dah siap. Lama. Okey. Kalau nak tambah susu, krema ke apa semua pun boleh. Yang ni cikgu buat ni simple je. So murid-murid boleh buat guna bahan yang ada di rumah. Bahan yang ada di rumah. Okey, baiklah. Kita dah lihat tadi satu video menunjukkan cara paling mudah untuk kita siapkan aiskrim kita, cikgu. Ya. Ifan boleh buat kat rumah lah lepas ni. Balik jangan cuba buat tau. Sekarang kan musim panas kan? Betul. Okey, sedap makan aiskrim. Kalau aiskrim Ifan di sini bercair dah. Lepas tu kat rumah itulah. nanti boleh minta dekat ibu atau ayah kita belikan bahan-bahan yang cukup mudah. Cukup mudah. Dalam 10 minit saja kita boleh Nak siapkan buat aiskrim Milo pun boleh. Boleh juga. Boleh. Okey. Bancuh air Milo tu dulu kan? Betul tu cikgu. Okey, Ifan tanya macam mana aiskrim itu boleh terbentuk dalam masa 10 minit saja, cikgu? Okey, dia aiskrim tu kalau sebab kita letakkan garam. Okey, jadi kita melambatkan proses ais tu mencairlah, melebur. Okey, dan yang kedua sebab kita goncang tu, shake tu. Kita shake. Kita beri energi kepada zarah tersebut. Okey, bila kita goncang sampai 10 minit, cikgu. Lebih kuranglah 10 minit 20 minit. Tengok kalau kita nak dia betul-betul jadi solid pepejal tu ambil masa lama sikitlah, dalam 20 minit lah. Okey, maknanya macam kita boleh buat lama 15 minit. Okey. Dan boleh letak ais vanila pun boleh. Pun boleh ikutlah kita punya ikut selera kita. Ikut selera kita. Ikut selera tadi kita. rasanya cikgu letak aiskrim strawberry, betul tak? Betul. Kan, susu strawberry tadi. Susu strawberry tadi. Okey, baik. So mudah diperolehi kan? Mudah sangat, cikgu. Kalau kita tak boleh keluar pun untuk beli bahan-bahan tu, sekarang pun senang kita boleh beli secara dalam talian kan? Betul. Okey. Yang penting masa kita isi dengan aktiviti berfaedah. Berfaedah. Yes, yang paling penting sekali kita kalau boleh tak nak keluar rumah ni kalau tak ada benda penting tu tak, cikgu. Betul. Kita boleh beli sahaja di dalam talian dan supaya kita dapat menjarakkan diri kita dengan orang-orang luar dan supaya kita tidak dapat wabak COVID-19 dengan kita lah. Betul. So hari ni kita dah sentuh tentang jirim. Kita dah tahu apa maksud jirim. Jirim tu adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Betul, cikgu. Okey, lepas tu dia boleh dilihat, boleh disentuh, boleh dirasa kan? Okey. Dan contoh-contoh macam jirim yang ada di sekeliling kita ni. Kita ada meja yang bentuk pepejal, ada air yang bentuk cecair. Ada aiskrim yang cair ni. Ada aiskrim yang cair ni kan. Okey, maksudnya jirim tu boleh berubah bentuk. Okey. Ifan tanya cikgu, apakah contoh resapan yang boleh berlaku dalam badan manusia, cikgu? Okey. Sebenarnya, proses resapan ni tidak hanya berlaku semasa kita buat eksperimen tadi. Okey. Dalam badan kita pun ada proses resapan berlaku. Okey, contohnya kita menyedut gas oksigen, dan kita membebaskan gas karbon dioksida. Okey, bila kita sedut masuk ke dalam paru-paru kita, proses resapan tu berlaku di alveolus tu. Oksigen tu daripada paru-paru akan masuk ke salur darah. Karbon dioksida yang kita punya yang kita tak nak tu, daripada salur darah akan meresap masuk ke dalam paru-paru dan dibebaskan. Baik. Okey, gas karbon dioksida diperlukan pula oleh tumbuhan. Untuk buat apa tu? Fotosintesis. Okey, untuk buat proses fotosintesis. Okey, itu antara proses resapan yang berlaku di dalam badan kita dan juga dalam tumbuhan boleh juga kan? Dalam tumbuhan proses resapan air lah. Resapan daripada air. akar kan? Okey. Okey, baiklah. Itu merupakan sedikit sebanyak mengenai kita punya keadaan jirim tadi. Iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Baik. Kalau macam tu, cikgu, sekarang ni kita nak berehat dulu, boleh? Okey, boleh, Ifan. Okey, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai di segmen yang terakhir di mana kita hari ini tengah belajar mengenai subjek sains, iaitu topiknya jirim. Dan kalau ada yang di antara anda terlepas untuk menyaksikan kami, jangan lupa untuk saksikan kami di laman rasmi YouTube NTV7 Malaysia Official. Okey, dapatkan di sana pelbagai informasi dan juga ilmu-ilmu yang menarik kami kongsikan kepada anda semua. Okey cikgu, dekat depan kita ni cikgu, ada satu piring, ada air dan juga ada satu bunga yang cantik dekat sini. Cuba letak bunga tu, Irfan, dalam piring tu. Tengok apa jadi. Okey. Kita nak tengok tu. Tengok dulu bunga ni, okey. Okey. Cantik rupanya kan cikgu. Okey, Ifan nak kena letak dalam tu ke? Letak dalam tu. Okey, Ifan letakkan. Bismillah. Okey. 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 Kita nak tengok reaksi untuk bunga ni mengembang, betul tak cikgu? Betul. Maksudnya kelopak dia tu, okey tengok. Nampak tak? Kelopak dia tu akan terbuka. Satu demi satu. Okey, inilah yang cikgu terang tadi tentang yang jirim tadi, Jirim yang resapan. kan? Resapan air dalam liang-liang seni yang terdapat dalam kertas tu. Baik. Kertas tu pepejal. Kertas pepejal. Okey, so kertas tu akan mengembang, kan Ifan? Lepas tu Betul. kelopak tu akan terbuka satu demi satu. Mak. Tadi kita ambil masa dalam berapa saat je cikgu kan? Sekejap beberapa je. saat sahaja. Okey. Kalau tengok dekat sini cikgu, adakah saiz bunga itu juga akan mempengaruhi kadar dia akan terbuka tu cikgu? Ya, kalau kelopak dia tu besar, dia akan ambil masa yang lebih lama lah. Okey. Maksudnya resapan tu akan dalam resapan tu, air tu akan masuk ke dalam liang-liang seni yang terdapat pada kertas tu dan akan ambil masa lah untuk bukakan kelopak tu. Baik, lagi besar lagi lama lah untuk dia terbuka. Lagi besar lagi lama lah. Ketebalan kertas tu pun mempengaruhi. Kan kalau kita guna kertas A4 tu kan dia ada jisim dia kan? Ada jisim, betul. 80 gram, 100 gram. So tu pun mempengaruhi. Kalau lagi berat lagi lama lah. Lagi berat tu lagi lama lah. Okey, faham. Dan kalau tengok bunga ni cikgu, sebab Irfan tertarik dengan keadaan di mana ia dapat dibuka secara natural ni cikgu kan, sebab adanya kita punya jisim. Kalau kita lihat kat sini cikgu, kertas yang digunakan adakah berat atau ringan cikgu? Ringan sahaja. Ringan sahaja. Inilah yang dinamakan Magic Blooming Flowers. Magic Blooming Flowers. Mak. Okey, ni nama cikgu bagi ke apa ni? Ini memang nama untuk aktiviti. Nama untuk aktiviti kita. Okey, sebab dia magic je kan. Okey, kalau pelajar-pelajar cikgu dia suka lukis smiley face kat tengah-tengah tu. Betul. Jadi bila bunga tu terbuka ada nampak tersenyum kat situ tersenyum. kan. Maknanya untuk aktiviti dekat rumah ni boleh mengikut aktiviti masing-masing lah. Betul tu. Okey. Baik. Itu antara sedikit sebanyak apa yang kita belajar hari ini. Betul tak cikgu? Betul. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan tentang apa yang kita belajar dari pukul 2 hingga pukul 3 sekarang. Okey, baiklah murid-murid di rumah semua. Okey, hari ini kita telah belajar tentang jirim. Betul. So, kita dah tahu apa definisi jirim, sifat fizik dan sifat kimia untuk jirim. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit cikgu dari segi sifat fizik dan kimia ni. Okey, sifat fizik tadi kita bincang ada 4, iaitu takat lebur dengan takat didih air. Betul. Okey, ketelarutan, kemampatan dan juga kekondaksian haba. Kekondaksian haba. Ketumpatan satu lagi kan. Okey, lepas tu kita belajar sifat kimia dan kita belajar 3 bentuk jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, dan kita tahu bahawa jirim tu boleh berubah bentuk. Betul tu cikgu. Contohnya melalui proses-proses seperti contohnya peleburan. Daripada pepejal dia berubah menjadi cecair. Iaitu contohnya ice cube lah. Contohnya ais lah. Okey. Cikgu ada pantun lah Irfan. Cikgu ada pantun. Okey, balik. Kalau macam tu cikgu silalah jual pantun kepada mereka yang menonton kepada ni. Mereka yang di rumah tu. Okey, contoh pepejal adalah meja. Okey, banyak terdapat di sekeliling kita. Iya, lagi cikgu. Fahami jirim, mudahkan kerja, luaskan minda, bukalah mata. Luaskan minda, sebab bukalah jirim mata. ada di mana-mana. Okey, kalau kita tengok bumi kita ni pun memang dibina daripada jirim lah. Jirim. Cikgu cakap tadi kita ada lautan. Kita ada lautan. Kalau daratan. tengok yang biru ni, 3/4 daripada bumi kita adalah lautan. Lautan cikgu. Betul. Air, cecair. Okey, dan kita ada daratan. Daratan tu daripada tanah, pasir dan semua tu adalah jirim. Dan kita ada udara. Udara di sekeliling dalam kita. udara ada gas oksigen, karbon dioksida, tu semua pun adalah jirim. Baik. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih banyak cikgu Tuan Juhaida kerana bersama saya hari ini dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sudah banyak ilmu yang telah dikongsikan kepada kita semua dan diharapkan ilmu itu dapat manfaatkan kepada anda yang sedang menonton. Dengan itu kita akan berjumpa lagi di Mahir selepas ini. Kita akan berjumpa lagi di rancangan seterusnya bersama cikgu yang lain pula. Dan dengan itu, Assalamualaikum
Berjumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi. Didik TV KPM